Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekian? Diharap pelajar-pelajar dalam keadaan sihat semua. Pertama sekali, seperti biasa, pelajar-pelajar diminta untuk menyediakan buku nota dan catatkan isi-isi penting semasa saya menerangkan tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Diharap dengan mencatat isi-isi penting semasa saya mengajar dan menerangkan tajuk ini, pelajar-pelajar boleh buat rujukan dan ulang kaji untuk masa yang akan datang. Sesi pembelajaran kita pada kali ini, tajuk dia masih lagi di bawah tajuk kelas sistem. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, tajuk kelas sistem ni masih lagi berada di bawah tajuk manual transmission system. Untuk sesi pembelajaran kali ini, saya berharap pelajar-pelajar dapat memberikan tumpuan semasa saya memberi penerangan. Okey, pelajar-pelajar sekian, kita tengok dulu slide nombor 1. Okey, slide nombor 1 tu, kalau pelajar perhatikan, saya ada sediakan gambar gearbox dalam erti kata ataupun dalam gambar yang sempurna lah. Dan saya telah belahkan gearbox tu supaya pelajar-pelajar nampak kat mana kedudukan kelas dan juga kat mana kedudukan gear-gear dalam gearbox. Okey, pertama sekali cuba pelajar perhatikan komponen yang pertama iaitu gearbox casing. Yang kedua, kelas lever. Yang ketiga, flywheel. Dan seterusnya kelas assembly. Okey, kalau pelajar perhatikan pada gambar gearbox ni, saya telah sertakan gearbox dengan kelas, mana pelajar-pelajar boleh dapat lihat kat mana sebenarnya kedudukan kelas assembly ataupun kedudukan sistem kelas ni. Kalau pelajar perhatikan, kelas assembly ni dia mengandungi 3 komponen utama. Yang pertama kelas plate, yang kedua kelas cover, dan akhir sekali kelas yang ketiga adalah kelas bearing. Okey, seterusnya cuba pelajar-pelajar tengok slide nombor 2, komponen kelas sistem. Tadi saya dah tunjukkan gambar gearbox yang telah dibelah supaya pelajar nampak kedudukan sistem kelas itu. Okey, kita cuba tengok komponen kelas sistem. Yang pertama kelas plate ataupun kita panggil juga dengan nama kelas disk. Yang kedua kelas cover ataupun kelas pressure plate. Yang ketiga kelas bearing. Yang keempat kelas lever dan akhir sekali flywheel. Okey, itu slide nombor 2. Seterusnya pelajar tengok slide nombor 3. Okey, slide nombor 3 ni saya sediakan iaitu komponen kelas plate ataupun kelas disk. Okey, cuba pelajar tengok komponen-komponen yang terdapat pada kelas plate ataupun kelas disk. Yang pertama friction material, yang kedua caution statement, yang ketiga stop pin, yang keempat friction washer, yang kelima idler damper spring first step, yang keenam idler damper spring two stage, yang ketujuh main damper spring first stage, nombor 8 main damper spring two stage. Seterusnya nombor 9 hub, nombor 10 retainer plate, nombor 11 cover plate dan nombor 12 hub plate. Okey, itu komponen-komponen yang terdapat pada kelas plate ataupun kelas disk. Okey. Seterusnya di sini pelajar-pelajar saya sediakan gambar sebenar kelas plate. Kalau perhatikan pada slide nombor 4 tu, saya telah bulatkan dengan bulatan warna kuning. Itulah yang dikata kelas plate. Okey, cuba pelajar perhatikan gambar sebelah yang berkotak
merah tu, dan berwarna kuning pada tengah dia, dan juga pada bahagian tertengah dia tu diwarnakan dengan warna merah. Kat situ komponen utama yang ada pada kelas DIS. Tadi kalau pelajar-pelajar tengok komponen keseluruhan. Okey, tapi sekarang ni saya ambil satu komponen yang khas saja ataupun yang mudah dipaham. Yang pertama rebate, okey. Yang kedua coil spring, yang keempat dia ada stop pin, yang kelima dia ada cushion, dan akhir sekali spline hub. Itu komponen utama yang ada pada kelas DIS. Kalau pelajar perhatikan, saya warnakan tu supaya pelajar boleh senang tengok ataupun lihat dia punya komponen-komponen dia lah. Kalau pelajar perhatikan, warna kuning tu adalah plate yang dipasang pada stop pin. Lepas tu yang warna merah bersama putih itu ada spline hub. Yang warna hijau tu adalah coil spring. Yang warna biru tu adalah rebate, dan warna merah lain tepi tu adalah cushion spring. Okey, seterusnya cuba pelajar-pelajar perhatikan slide nombor 5, iaitu kedudukan kelas plate ataupun kelas DIS. Kat sini saya sertakan kedudukan dia. Kedudukan dia. Kalau pelajar perhatikan, kedudukan dia tu berada di tengah-tengah, bersebelahan dengan nombor 1. Nombor 1 tu apa? Nombor 1 tu adalah flywheel. Lepas tu kita tengok nombor 2 DIS, kelas DIS ataupun kelas plate. Seterusnya nombor 3 kelas cover. Okey, kelas cover. Okey, kalau pelajar perhatikan kelas plate ni kedudukannya ataupun dipasang di tengah di antara roda tenaga ataupun flywheel, dan sebelah dia adalah kelas cover ataupun kelas pressure plate. Seterusnya kalau pelajar tengok komponen seterusnya, dia ada nombor 6 iaitu release bearing. Lepas tu dia ada nombor 7 release fork pin. Nombor 8 dia ada bushing. Nombor 9 dia ada release shaft. Nombor 10 dia ada return spring. Nombor 11 bushing. Nombor 12 shaft seal, dan nombor 13 shaft cover. Itu kalau pelajar perhatikan, saya dah sediakan gambar kedudukan dia. Kalau pelajar perhatikan, kedudukan dia betul-betul dipasang tertengah antara flywheel dan juga kelas cover ataupun kelas pressure plate. Seterusnya, pelajar-pelajar lihat slide nombor 6. Kita tengok apakah fungsi kelas plate ataupun kelas DIS. Kelas plate ataupun kelas DIS dipasang di bahagian tengah di antara flywheel dengan kelas cover ataupun kelas pressure plate. Dia berfungsi untuk memusingkan input shaft di gearbox dan seterusnya menggerakkan gear-gear di dalam gearbox. Okey, kalau pelajar perhatikan, kelas plate ni dia disambung dengan input shaft. Pada gearbox tu dia ada satu shaft. Shaft ni dia bersambung dengan himpunan-himpunan gear yang lain dalam gearbox terus kepada output shaft, dan output shaft terus bersambung dengan roda. Okey, pada input shaft tu dipasangkan ataupun diletakkan kelas DIS. Okey, kelas DIS tu dia bercantum dengan input shaft, dan dia juga yang memusingkan input shaft tu. Bila input shaft tu berpusing, dan dia akan memusing gear-gear dalam kotak gear, seterusnya menggerakkan roda dan juga menggerakkan kenderaan itu, sama ada bergerak ke hadapan ataupun undur ke belakang. Okey, apabila kelas plate ataupun kelas DIS ni dalam keadaan free, dia tidak memusingkan input shaft. Apabila input shaft tidak berpusing secara langsung, gear-gear dalam gearbox juga tidak berpusing di dalam keadaan neutral, dan juga roda tidak akan berpusing. Makna di sini kenderaan tidak bergerak sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Okey,
Kalau kelas plate tu berpusing, dia juga memusingkan input shaft secara langsung. Gear dalam gearbox turut bergerak dan menggerakkan kenderaan ataupun kereta ke hadapan ataupun ke belakang. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita cuba tengok slide nombor 9. Okey. Okey, kalau pelajar-pelajar perhatikan slide nombor 9 ni, saya dah sediakan gambar kelas cover ataupun kelas pressure plate. Okey. Dan saya telah bulatkan dengan bulatan yang warna kuning. Itulah dia kelas cover ataupun kelas pressure plate. Kalau pelajar perhatikan, kat situ ada dua. Satu yang warna putih tu seperti mana yang telah kita tengok gambar rajah, gambar kelas disk ataupun kelas plate. Dan sekarang ni kita tengok pula sebelah tu adalah kelas cover ataupun kelas pressure plate. Itu slide nombor 9. Seterusnya kita pergi pada slide nombor 10. Okey, slide nombor 10. Kita tengok apakah fungsi kelas cover ataupun kelas pressure plate. Kelas cover ataupun kelas pressure plate ni, dia berfungsi untuk menekan kelas plate pada flywheel ataupun roda tenaga dalam kedudukan bercantum ketiga-tiga komponen, iaitu kelas plate, flywheel dan kelas cover. Pada kedudukan ini, geseran antara kelas flywheel, kelas cover dan kelas plate menyebabkan dia berputar bersama. Okey, kalau pelajar perhatikan, kelas plate ni dia free, dia boleh bercantum ataupun dia terputus. Apabila dia bercantum, dia akan memusingkan input shaft. Bila dia terputus, dia tidak memusingkan input shaft. Yang menyebabkan kelas plate ni boleh tercantum ataupun terputus adalah pergerakan menekan yang dikenakan pada kelas plate yang ditekan oleh kelas cover ataupun kelas pressure plate. Okey, kalau pelajar perhatikan kelas pressure plate ni, dia akan menekan kelas cover, kelas plate pada flywheel. Apabila dia menekan kelas plate pada flywheel, flywheel ni akan melekat pada kelas plate ni akan melekat pada flywheel. Okey, bila dia melekat pada flywheel, dia akan mengikut pusingan enjin. Kalau enjin pusing sebanyak 10 pusingan, kelas plate juga akan berpusing 10 pusingan. Dengan itu, dia akan menyebabkan input shaft berpusing dan gear-gear dalam gearbox turut berpusing. Tapi apabila kelas cover ni tidak menekan kelas plate pada flywheel, dia free. Bila free, cara tak langsung input shaft juga dalam keadaan bebas ataupun free. Okeynya, seterusnya pelajar-pelajar lihat pula slide nombor 11. Apa fungsi kelas cover? Okay, sebelum tu kita tengok dulu jenis-jenis kelas cover. Terdapat dua jenis kelas cover yang biasa digunakan. Yang pertama, jenis diaphragm spring. Biasa digunakan pada kereta biasa ataupun kenderaan kecil. Jika mengalami kerosakan, akan ditukar keseluruhannya. Okey, kalau jenis diaphragm spring ni, kalau kelas cover jenis ini rosak, kita tukar dia keseluruhan dia ataupun satu set kita tukar. Okey, dia tak boleh servis, tak boleh adjust. Dia rosak, kita tukar baru. Itu jenis diaphragm spring. Bagi kelas cover jenis coil, biasa digunakan pada kenderaan yang lebih besar seperti kereta pancuran 4 roda ataupun lori. Jika mengalami kerosakan spring, hanya spring yang perlu ditukar ganti dan perlu dibuat pelarasan semula. Okey, kalau pelajar perhatikan, ada dua jenis kelas cover seperti mana saya cerita tadi. Pertama, jenis diaphragm spring.
Kalau dia rosak, kita tukar keseluruhannya. Untuk jenis kedua, jenis coil spring. Biasa coil spring ni kita gunakan untuk kenderaan-kenderaan besar seperti lori, bas dan kenderaan pancuan 4 roda. Jika dia rosak, kita boleh tukar dengan spring, dan juga kita boleh buat pelarasan semula. Okey. Seterusnya, cuba pelajar tengok slide nombor 12. Okey, kat sini saya sediakan gambar kelas cover jenis diaphragm spring. Okey, yang pertama, kalau kita tengok komponen-komponen yang terdapat pada kelas cover jenis diaphragm spring. Yang pertama, kelas cover. Okey, yang kedua, diaphragm spring finger, bahagian tengah dia tu dia ada macam jari tu. Okey, lepas tu dia ada pilot ring, dia ada pressure plate, dia ada strap dan juga readjusted spring. Okey, yang biasa rosak ataupun yang biasa patah adalah dia punya diaphragm spring finger. Kalau ni rosak ataupun patah, tak ada ganti, kita kena ganti keseluruhan kelas cover. Okey, kalau pelajar perhatikan gambar rajah yang kedua dan ketiga tu, gambar rajah yang tengah tu adalah gambar daripada bahagian atas dia. Yang seterusnya gambar rajah ketiga tu adalah gambar rajah sebelah bawah dia. Okey, saya sediakan dua gambar rajah, satu kedudukan dia bahagian atas dan satu lagi kedudukan bahagian bawah. Okey, bahagian bawah tu kita panggil dia pressure plate. Pressure plate tu yang menekan kelas plate supaya rapat ataupun melekat pada dinding ataupun face permukaan flywheel. Okey, cuba pelajar tengok dia punya jenis-jenis dia, jenis diaphragm spring. Ini bentuk dia lah. Beza dia, tengah tu dia ada diaphragm spring finger. Okey, seterusnya kalau pelajar perhatikan slide nombor 13 adalah coil spring. Okey, cuba kita tengok komponen dia, iaitu dia ada pressure plate, lepas tu dia ada release lever, dia ada coil spring, dia ada kelas cover. Okey, kalau pelajar perhatikan, kalau dia rosak, kita boleh ganti komponen dalam dia. Apa komponen yang kita boleh ganti? Iaitu kita boleh ganti dia punya spring dan juga kita boleh ganti dia punya pressure plate. Okey, jenis coil spring kita boleh sebis boleh tukar komponen dia. Tapi untuk jenis diaphragm, kalau dia rosak komponen dia, kita tukar keseluruhan dia atau kita tukar one set. Okey, itu jenis coil spring. Okey, kita tengok coil spring ataupun diaphragm. Okey, dia berfungsi untuk membantu menekan kelas plate kepada flywheel dan membebaskan kelas plate semasa pedal kelas ditekan. Okey, kalau pelajar perhatikan, ini adalah slide nombor 14 lah. Okey, apa fungsi, tak kira jenis coil spring ataupun jenis diaphragm, dia berfungsi untuk membantu menekan kelas plate melekat ataupun bercantum dengan flywheel dan membebaskan pedal kelas masa pedal dilepaskan. Okey, dan dia membebaskan kelas plate masa pedal dilepaskan. Okey, pedal plate ditekan, dia akan bebas. Okey, apabila kita lepas, dia akan cantum semula. Okey, kalau kita tengok fungsi dia adalah untuk membantu menekan kelas plate kepada flywheel dan membebaskan flywheel semasa pedal kelas ditekan. Okey, kita tekan saja pedal kelas, kelas plate tu bebas, free, dia tak berpusing. Tapi bila kita lepas, dia berpusing mengikut pusingan flywheel. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok komponen yang seterusnya pada slide nombor 15,
iaitu kelas release bearing. Kat mana kedudukan kelas bearing? Kelas release bearing ni dia dipasang berhampiran dengan input shaft pada gearbox housing. Pada gearbox housing, kalau pelajar perhatikan, dipasangkan kelas bearing. Kelas bearing tu dipasang betul-betul berhampiran dengan input shaft dan dia bersambung dengan kelas release fork. Kelas release fork. Okey, seterusnya pelajar-pelajar tengok slide nombor 16. Kelas release bearing. Apa tujuan kelas release bearing ni? Tujuan utama kelas bearing ialah untuk memindahkan tekanan yang diterima daripada kelas release lever. Seterusnya kelas release bearing akan memindahkan tekanan pada diaphragm di kelas cover. Okey, apabila kita pemandu menekan pedal kelas ni dia akan sambungkan sama ada menggunakan kelas kabel, kelas rod ataupun menggunakan sistem hidrolik yang menggunakan kelas master pump. Dia akan bersambung dengan kelas release fork. Kelas release fork ataupun kelas release lever, dan kelas release lever ni akan menekan kelas bearing tu ke depan dan kelas bearing ni akan menekan diaphragm di kelas cover. Bila dia menekan, cara tak langsung kelas plate dalam keadaan free. Okey, itu untuk kelas release bearing. Seterusnya pelajar-pelajar kita tengok slide nombor 17. 17 kelas fork. Kat sini saya ada sediakan gambar kelas fork. Cuba tengok komponen-komponen dia dulu. Okey, ada master cylinder push rod, dia ada adjustment nut, dia ada kelas pedal, dia ada kelas master cylinder, dia ada kelas fork, dia hydraulic line, dia ada flexible hydraulic line, dia ada bleeding screw, dia ada slip cylinder, seterusnya komponen push rod, seterusnya komponen release bearing, kelas cover dan kelas disc. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat kat sini saya sertakan gambar kelas jenis kendalian secara hidrolik, iaitu menggunakan bendalih kelas ataupun bendalih brake. Kalau pelajar perhatikan kat mana kedudukan kelas fork, saya telah warnakan dengan warna kuning dan berhampiran dengan release bearing serta kelas cover yang berwarna hijau. Okey, apa guna kelas fork? Digunakan untuk menolak release bearing ke dalam kelas cover dan kelas plate ke belakang, menyebabkan kelas plate bergerak bebas. Apabila kelas fork ni menekan kelas bearing ni akan menekan diaphragm di kelas cover. Dengan itu pressure plate yang ada di kelas cover akan terbelakang dan tidak menekan kelas plate. Oleh itu kelas plate berada dalam keadaan free. Okey, seterusnya kita tengok slide nombor 18, iaitu komponen kelas master cylinder. Okey, kalau pelajar perhatikan, kendalian kelas ni ada dua, satu mechanical dan juga satu hidrolik. Bagi yang menggunakan mechanical, dia menggunakan kendalian secara menggunakan kabel ataupun rod. Manakala yang menggunakan bendalih, dia menggunakan kelas master cylinder. Biasa kelas master cylinder ni kalau pelajar cari, dia berada di firewall, iaitu dinding yang memisahkan antara kabin ataupun ruang pemandu dan penumbang dengan ruang enjin ataupun enjin compartment. Okey, dipasang di firewall. Firewall ni adalah dinding api. Tujuannya untuk mengelakkan kepanasan ruang enjin berpindah kepada ruang pemandu ataupun ruang penumpang. Okey, seterusnya kita tengok komponen kelas master cylinder. Okey, kita tengok komponen kelas master cylinder. Pertama sekali dia ada stop pin, dia ada stop and second cup,
dia ada Pembry cup, dia ada return spring, dia ada tangki cap dan waffle, dia ada reverse tank, dia ada pushing, dan akhir sekali dia ada cylinder body. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok komponen utama kelas master cylinder tadi, yang seperti mana saya terangkan. Dia ada 8 ada 8. Cuba pelajar tengok betul-betul kedudukan dia. Yang pertama sekali dia ada stop pin, lepas tu dia ada piston and secondary cup, lepas tu nombor 3 dia ada Pembry cup, nombor 4 dia ada return spring, nombor 5 dia ada cap tank ataupun tank cap, lepas tu dia ada reservoir tank ataupun reservoir tank, yang ketujuh dia ada bushing, dan ke-8 dia ada cylinder body. Kat sini saya ada tunjukkan gambar dan kedudukan komponen-komponen yang ada pada kelas master cylinder. Okey, itu slide nombor 19. Seterusnya kita tengok slide nombor 20. Okey, slip cylinder. Okey, slip cylinder. Kalau pelajar perhatikan, slip cylinder ni biasa dipasang berhampiran dengan gearbox pada bahagian bawah. Tadi kalau kelas master cylinder ataupun kelas master pump dipasang pada wall sebelah atas, tapi untuk slip cylinder dipasang di bahagian bawah, iaitu berhampiran dengan gearbox. Cuba kita tengok kedudukan dia. Okey, pertama sekali bahagian atas dia ada kelas master cylinder. Kelas master cylinder ni biasa disambungkan dengan pedal kelas, lepas tu disambungkan dengan hydraulic line ataupun hydraulic pipe, lepas tu dia akan sambungkan dengan flexible hydraulic line ataupun flexible hydraulic hose. Kalau pelajar perhatikan, ada sebahagian disambung dengan pipe, ada sebahagian disambung dengan hose. Kenapa? Sebab apa? Dipasang berbeza, ada yang pipe, ada hose, disebabkan kenderaan itu bergerak. Bila bergerak, ada persambungan yang tidak rata ataupun bergegar, oleh itu dipasangkan hose untuk mengelakkan dia patah. Kalau kita pasang pipe di kawasan yang bergetar ataupun bergerak, pipe tu boleh patah. Itu sebab dia pasang flexible hose, flexible yang boleh lentur, dia boleh ikut pergerakan kenderaan. Okey, seterusnya kalau pelajar perhatikan, slip cylinder ni dia ada satu push rod. Okey, push rod ni dipasang ataupun bercantum dengan kelas release fork. Okey, di bahagian bawah lah kalau pelajar perhatikan. Seterusnya cuba pelajar perhatikan slide yang terakhir, slide nombor 21, iaitu saya dah sediakan komponen slip cylinder. Okey, kalau pelajar perhatikan tu, saya dah sediakan komponen slip cylinder. Yang pertama, kalau pelajar perhatikan, flexible hose. Flexible hose ni disambung dengan flexible pipe ataupun flexible line. Kedua, dia ada boot. Boot ni dia buat daripada getah. Tujuan dia untuk mengelakkan kekotoran tanah, pasir ataupun air masuk ke dalam ruang dalaman slip cylinder. Seterusnya nombor 3, push rod. Okey, push rod ni kalau pelajar perhatikan, dia bersambung antara piston dan juga kelas release fork. Okey, nombor 4, kalau pelajar perhatikan, piston dan piston cup. Piston ni tujuan dia lah untuk menolak push rod apabila pedal kelas ditekan. Okey, dan push rod ni akan menolak kelas release fork. Seterusnya dia ada return spring. Okey, untuk menggalikan semula piston ni ke tempat asal apabila kelas pedal dilepaskan. Kedua, dia ada bleeding cap bersama dengan bleeding screw. Tujuan kita beradakan bleeding screw ni adalah tujuan untuk menjujus
Apa yang dikatakan menjujuh tu adalah satu proses membuang udara yang ada dalam sistem kelas, yang ada dalam, sama ada dalam kelas master pump, dalam slip cylinder, ataupun dalam flexible hose, ataupun hydraulic line. Tu tujuan dia sebab dipasangkan bleeding screw. Okey, seterusnya dalam bleeding screw tu ada steel ball dan air sekali cylinder body. Okey, itulah kedudukan komponen-komponen yang ada dalam slip cylinder. Okey, kalau pelajar perhatikan, slip cylinder ni dia dipasang berhampiran dengan gearbox di bahagian bawah. Okey, pelajar-pelajar sekian, saya rasa setakat sini pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.